Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Dunia 11 Pagi. Negara G20 dijangka bersetuju dengan kertas kerja penstrukturan semula hutang berpuluh-puluh negara miskin yang terjejas akibat COVID-19. Menurut sumber Kementerian Kewangan Perancis, kerangka kerja itu dijangka dipersetujui hari ini oleh Menteri-Menteri Kewangan G20. Bulan lalu G20 bersetuju menangguhkan pembayaran hutang kepada 6 bulan lagi. Namun terdapat permintaan agar tempoh tersebut dilanjutkan bagi membantu negara berkenaan berdepan dengan impak COVID-19. 70 negara layak untuk menstruktur semula hutang mereka termasuk 38 negara Afrika. Dalam pada itu, kes harian kematian COVID-19 yang dilaporkan di seluruh dunia buat pertama kali melepasi 10,000 orang. Menurut statistik yang dikumpul agensi berita AFP, sebanyak 10,010 kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam lalu. Hampir separuh dilaporkan di Eropah termasuk Rusia dengan 4,961 kematian. Manakala Amerika Latin dan Caribbean merekodkan 1,868 dan Amerika Syarikat 1,330. Ini menjadikan keseluruhan kes kematian di seluruh dunia meningkat kepada 1,285,160. Sekurang-kurangnya 52,151,580 kes positif turut dilaporkan. Britain pula melaporkan 33,470 kes baharu COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah kes harian tertinggi ketika kerajaan bertugas lumus untuk mengekang gelombang kedua penularan. Angka kematian yang direkodkan juga tinggi. 563 kematian dicatatkan menjadikan keseluruhan angka kematian meningkat kepada lebih 50,000 orang. Perdana Menteri Boris Johnson telah mengarahkan perintah berkurung dikuatkuasakan semula di England berikutan kebimbangan peningkatan kes akan memberi tekanan kepada perkhidmatan kesihatan negara itu. Britain turut melanjutkan larangan perjalanan terhadap Denmark selama 14 hari lagi. Larangan itu dikuatkuasakan 7 November lalu. Menurut Kementerian Pengangkutan, langkah tersebut diambil berikutan ancaman mutasi virus COVID-19 yang dikesan pada manusia dan mempunyai kaitan dengan ladang haiwan cerpelai. Warga negara Britain, pemegang visa dan penduduk tetap yang pulang dari Denmark perlu menjalani kuarantin kendiri bersama ahli keluarga mereka selama 14 hari. Di Portugal, 77 lagi wilayah dikenakan perintah berkurung pada waktu malam dan hujung minggu. Ia tambahan kepada lebih 100 daerah sebelum ini. Perdana Menteri Antonio Costa menegaskan langkah tersebut diambil berikutan penularan COVID-19 semakin serius dan kritikal berbanding ketika gelombang pertama. Di bawah perintah berkurung itu, penduduk tidak dibenarkan meninggalkan kediaman kecuali untuk bekerja, sekolah atau membeli barangan. Mereka juga perlu berada di rumah dari pukul 11 malam hingga 5 pagi. Pada hujung minggu, perintah berkurung berkuat kuasa dari 1 tengah hari hingga 5 pagi. Portugal melaporkan 191,011 kes positif dengan 3,181 kematian. Di Perancis, lebih separuh rakyat negara itu dikesan melanggar perintah berkurung yang dikuatkuasa bagi menangani gelombang kedua COVID-19. Berdasarkan tinjauan IFTOB, kira-kira 60% rakyat melanggar peraturan sekurang-kurangnya sekali, lebih tinggi berbanding 40% masa perintah berkurung pertama. 24% daripadanya memberi alasan palsu, 24% lagi melawat ahli keluarga dan 20% bertemu kawan. Lebih 42,000 kematian dilaporkan di negara itu. Peningkatan kes COVID-19 yang menjejaskan ekonomi global turut mendorong harga minyak mentah dunia didagangkan rendah pada Khamis. Harga minyak mentah Brent North susut $0.27 untuk ditutup kepada $43.53 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI turun $0.33 kepada $41.12 setong. Sukan Hungary melayakkan diri ke Euro 2020 setelah menewaskan Iceland 2-1 dalam aksi play-off yang penuh dramatik di Budapest. 2 gol tuan rumah dijaringkan pada minit-minit akhir permainan dan masa kecederaan. Iceland terlebih dulu di depan menerusi gol pada minit ke-11. Hungary akan bersaing dalam kumpulan F dengan juara Piala Dunia Perancis, Jerman serta juara Eropah Portugal. Scotland pula terpaksa menunggu sehingga ke penentuan sepakan penalti
untuk menyingkirkan Serbia. Scotland menang 5-4 selepas kedudukan terikat 1-1 sehingga tamat perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.